الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Warga usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama bertemu pada malam yang berbahagia, malam Jumaat malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan doa berpanjangan buat umat Islam khusus di bumi Palestin yang sedang bergolak. Kita doakan agar Allah Ta'ala kurniakan kekuatan untuk mereka terus bertahan. Dan sememangnya bantuan daripada Allah Ta'ala telah pun datang lebih awal, iaitu beradanya mereka di bumi Gaza itu adalah salah satu bantuan daripada Allah dengan kekuatan nekatnya hati mereka duduk di sana. Tak semua orang boleh pilih untuk duduk di bumi yang penuh dengan pergolakan seumpama itu. Kalau kita diberi pilihan pun, kita akan lari. Ya? Ramai je orang Malaysia yang migrate duduk luar negara kerana give up dengan Malaysia sebab macam-macam isu lah. Belum perang lagi. Ya? Di Gaza ni memang bumi berperang dan mereka boleh keluar tapi mereka decide untuk stay. Itu adalah salah satu bantuan daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, warga usrah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita menyambung pengajian kita Kitab Al-Hikam ataupun seperti mana yang tertera di ruangan skrin masing-masing, iaitu pada muka surat ke-19, iaitu pengertian penerimaan doa. Pengertian penerimaan doa. Baik. Kita masuk muka surat 19. Baik. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah fi du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi la wa fi waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Baik, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepada kamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah Ta'ala telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untuk kamu, bukan menurut kehendak kamu, dan pada waktu yang telah ditentukan, bukan waktu yang engkau tentukan. Tinggi. Maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala lambat mengkabulkan doa kita, sedangkan kita betul-betul minta, jangan sebabkan itu kita putus harapan. Kerana hakikat doa itu adalah permintaan kepada Allah yang keputusannya tertakluk 100% kepada Allah Ta'ala. Gitu.
Pengkabulannya itu hak mutlak Allah Ta'ala. Bila Allah nak bagi itu hak mutlak Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala kurniakan, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Janganlah kita rasa down, kita rasa give up, kita marah pada takdir, kita salahkan atas apa juga yang melanda dalam hidup kita, kita keep on blaming. Bila kita start blaming games, kita salahkan takdir, salahkan itu, salahkan ini, sebenarnya kita salahkan Allah yang empunya takdir. Dan bila kita salahkan Allah Ta'ala yang empunya takdir, maka kita telah pun berada pada situasi yang sangat salah. Ya, baik. Sambung. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Tuhan kamulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Ya tak ya juga. Yang kita minta ni, kita rasa baik untuk diri sendiri. Yang kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendak, itulah yang terbaik pada saat ini. Kita minta rasa-rasa baik. Macam kita lah, kalau kita ada anak, anak kita nak minta apa? Anak kita nak minta PlayStation 5 contohnya. Anak kita nak minta nak pergi main tu, nak pergi main ini, nak pergi join sana, pergi join sini. Dia tak tahu risiko yang sedang dia berhadapan. Dia tak sedar apa yang sedang dia buat. Yang tahu risiko, yang tahu apa dipanggil musibah yang sedang anak tu menghadapi risikonya, maka adalah mak ayah. Kita tak bagi anak kita menempuh sesuatu kesusahan yang tidak perlu. Dan kita sanggup hantar anak kita pergi ke tempat yang patut dia tempuh susah untuk dapat sesuatu yang hebat. Itu kita letakkan di situ. Mungkin dia tak faham kenapa nak kena pergi tuition kenapa nak kena pergi belajar taekwondo kan. Sedangkan kita tahu dia pergi tu benda yang sangat bagus untuk diri dia. Yap. Minta maaf tadi makan pedas sikit, jadi sesama tak boleh settle. Sekejap. Baik. Jadi subhanallah, dalam kita beradab dengan doa kepada Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Allah perkenankan doa apa yang Allah Ta'ala rasa, apa yang Allah Ta'ala tahu yang terbaik. Kita hanya rasa yang terbaik. Mana nak sama yang tahu dengan yang pasti? Oh, okay, tak dengar Sekejap saya ubah. Baik. Jadi sepakai ni baik ni. Hopefully dengarlah Kalau dah dengar, sila komen. Dengar. Kalau sama je, sila komen. Sama je. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memilih dan menentukan. Tiada hak bagi manusia untuk memilih. Baik. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengikut kebodohan dirinya sehingga tidak memilih sesuatu yang nampak baginya sepintas lalu padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Kerana itu, bila Tuhan yang maha mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaklah rela dan menerima pilihan Tuhan yang maha belas kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu. Walaupun pada zahirnya pahit dan pedih rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Kerana itu bila berdoa, tetapi masih belum juga tercapai keinginannya, jangan putus harapan. Jadi kata Ibnu Athaillah, apabila Tuhan yang maha bijaksana memilih sesuatu untuk kita, hendaklah kita terima
dengan hati yang terbuka. Kerana Allah menghadirkan sesuatu dengan sayang, dengan maha belas ihsan. Itu setara belas ihsan tu kita rasa sedih. Bayangkan kalaulah Allah Ta'ala datangkan ujian dengan tak ada sifat belas ihsannya. Allah Ta'ala datangkan ujian dengan belas ihsan. Itu pun kita rasa sedih, give up. Sebenarnya kita yang tak boleh manage kita punya expectation. Dalam hidup ni kita down, kita sedih. Sebab apa? Sebab kita tak manage kita punya expectation. Dalam hidup ni, kita kena kawal kita punya anggapan. Kita tak perlu berharap lebih-lebih pada makhluk. Harap pada Allah. Dan Allah Ta'ala bila datangkan sesuatu, dia datangkan dengan penuh sayangnya. Gitu. Ya. Yeah? Jadi Allah yang maha bijaksana. Kalaulah kita dalam sebuah syarikat, kita ada seorang staf yang sangat berkebolehan. Sangat pakar dalam bidang, masa saya kerja dulu, kita ada appointed actuary. Appointed actuary ni, kalau dia cakap, confident dia, tempat saya kerja dulu, appointed actuary dia orang Melayu. Jarang ada orang Melayu ni dia jadi AA, appointed actuary. Gaji dia besar lah, gaji dia tak silap saya 40,000 kot. Muda lagi, sebaya saya. Okay. Ummu Izzat tolong tengok handphone ya. Sebab orang lain kata jelas. Baik. Jadi maknanya dia kata bila dia cakap sesuatu itu, dia cakap dengan penuh keyakinan. Ya. Dia cakap dengan penuh keyakinan. Walaupun kita rasa benda tu tak logik ataupun benda tu macam 50-50, tapi bila dia cakap, dia buat prediction. Appointed actuary ni dia kira taburan macam mana dia nak pastikan syarikat ada untung. Dan dia buat calculation tu sangat meyakinkan, very convincing. Ya. Jadi subhanallah. Itu kalau manusia, kita akan rasa tenang kalau kita tahu yang sedang memandu itu pakar. Kita tak pernah dipanggil rasa ragu-ragu terhadap pilot yang sedang bawa kapal terbang. Ya. Kita tak pernah rasa ragu-ragu terhadap pilot yang bawa kapal terbang. Betul tak? Dia bawa kapal terbang, kita tak pernah tanya siapa pilot. Kita tanya, Assalamualaikum, siapa ni, anak siapa? Siapa pakcik, siapa ayah? Kita naik kapal terbang, tiba-tiba sampai je ke Kota Kinabalu. Kita tak tahu siapa dia punya pilot, kapten dia. Ya, jadi begitulah hakikat hidup ini. Kalau dengan makhluk kita boleh letakkan sandaran keyakinan yang begitu tinggi, walaupun kita tahu dia makhluk yang terdedah dengan pelbagai risiko kemudaratan, kenapa tidak kita letakkan keyakinan kebergantungan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya, yang maha pakar di atas segala kepakaran yang ada dekat dunia, yang maha hebat di atas segala kehebatan yang ada di atas dunia. Sepatutnya kita berhadapan dengan situasi musibah dan sukar dengan tenang. Kerana apa? Kerana Allah lah yang sedang mentakdirkan ia. Yang nak baik kat kita ni dia. Makhluk tak semua nak kita baik. Tapi Allah selalu nak kita baik. Ya? Cuma respon kita berbeza. 10% is what happened to you. 90% how you respond. Kita kena fokus how we respond, how we react to the situation. Kita kena react, kita kena respon secara baiklah. Sebab kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha penyayang. Jadi, jangan pernah kita berputus harapan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Suratul Baqarah ayat 216 yang bermaksud, mungkin kamu benci sesuatu, padahal itu yang baik bagi kamu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu, padahal bahaya bagi kamu. Dan Allah tahu sedangkan kamu tak tahu.
cara Allah Ta'ala cakap dengan kita ni, kita rasa benda tu kita suka. Tapi sebenarnya tak baik. Kita rasa benda tu kita tak suka. Tapi benda tu baik. Dalam hidup kita ni, kita patut bersangka baik dengan Allah kerana Allah yang tahu kita punya hala tuju. Manusia akan menjadi musuh pada benda yang dia tak tahu. Kita ni musuh kepada benda yang kita tak tahu. Kita akan marah pada benda yang kita tak tahu. Kita akan hilang pedoman, pertimbangan bila kita sedang berhadapan dengan the uncertainties. Ya, kita berhadapan dengan benda yang kita tak pasti, kita akan marah dan melenting. Tetapi kita boleh manage the risk. Kita boleh minimize the risk dengan kita buat beberapa preparation. Ya. Contohnya, kita nak balik kampung kan. Kita dah tahu map dia macam mana. Kita dah buat makanan. Kita dah ada bekas air. Kita dah ada gula-gula, dah ada air dalam kereta. Kalau nak balik raya, kita dah boleh tenang dah. Sebab apa? Sebab sebarang kebarangkalian kita dah boleh handle. Apa dia? Kalau jam, kita dah tahu apa nak buat dalam kereta. Kalaulah jam sangkut lebih 24 jam, kita dah ada katil, tilam, pelampung, semua dalam kereta. Dah boleh tidur dalam kereta tanpa ada sebab, tanpa ada risau. Contoh. Ya. Kita minimize the risk. Ya. Itu cara kita nak dapat peace of mind, ketenangan jiwa, kita manage the risk. Tapi tak boleh lari daripada risiko yang berlaku sebab life is about taking risk. Hidup ni adalah dengan mengambil risiko. Apa juga kita buat, semua berisiko. Cuma kita boleh minimumkan risiko dia. Kita berkahwin dengan seseorang, kan risiko tu. Tapi macam mana kita nak minimize the risk? Kita minimizekan risiko perkahwinan itu dengan apa? Dengan rasa cinta, dengan rasa hormat, dengan rasa sayang. Itu cara kita minimize the risk. Kita tak tahu lelaki yang kita kahwin ni tak siapa tahu orang dia. Mungkin depan kita dia berlakon je, belakang kita tak tahu. Tak? Kita tak tahu siapa dia punya background family. Tiba-tiba mak bapak dia ada bela saka ke. Tiba-tiba menantu ataupun suami kita ni malam-malam merangkak pergi ke peti ais. Suami tidur kat sebelah. Tetapi bila turun bawah tengok, abang makan pula. Lapar. Macam. Risau kita. Tadi atas katil tu siapa? Bila masa abang kat atas katil, abang tengah makan ni. Sudah. Merebang berdua apa? Benda-benda tu kita tak pastilah. Mungkin ada saka, ada benda. Kita tak tahu. Kahwin ni sebab ada cerita pasal menanggung risiko. Hidup ini adalah risiko. Tetapi kita boleh minimize the risk. Mati pun sama. Kita tak tahu bila kita mati. Kita akan mati anytime. Tapi kita nak dapat mati baik, jadi kita kena usahakan tinggikan chances mati baik dan minimizekan mati buruk. Macam mana kita nak tingkatkan peluang mati baik? Kita selalu buat ibadah. Macam mana kita nak minimizekan mati buruk? Kita avoid maksiat. Itu cara kita minimize the risk. Kita mitigate the risk. Kita selesaikan risiko hidup kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang empunya takdir. Kalaulah kita rasa benda tu tak baik bagi kita dan kita sedang menghadapinya, kita ada satu pilihan saja. Bersangka baik pada Allah kerana Allah Ta'ala sayang kat kita. Lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anak lalu berjumpa balik. That's the point. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anak lalu jumpa balik. Para ibu mesti sayang anak. Kalau anak tak balik kampung, suka dia, rindu dia. Telefon anak, bila kau nak balik? Kadang-kadang sengaja buat drama. Mak rasa mak sakit lah, tolong balik jap. Kita pun beria balik. Elok balik, seronok je dia masak kat dapur. Rupanya dia sihat. Sakit rindu, demam rindu. Gitu Baik, sambung. Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu telah ketika mengertikan ayat Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus ayat ke-89. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diterima doamu berdua Musa dan Harun, iaitu tentang kebinasaan Firaun dan tenteranya. Maka hendaknya kamu berdua tetap istiqamah sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa
dan jangan ikut jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ya, kita semua sedia maklum, Fir'aun adalah manusia yang pada ketika itu selalu membuat onar dan kejahatan. Musa dan Harun dititahkan untuk pergi menghadap dan berdakwah kepada Fir'aun. Dan tentang kebinasaan Fir'aun telah disampaikan kepada Musa dan Harun. Kepercayaan mereka tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya mereka istiqamah. Ya, tenangnya kita sebab kita yakin. Tenangnya kita dalam menelusuri perjalanan hidup ini kerana kita ada trust. When we have that trust, kita akan tenang. Kita trust the pilot. Kita yakin dengan kapten kapal terbang tu, maka kita tenang dalam duduk dalam flight. Boleh tidur dengan aman. Contoh. Maka terlaksananya kebinasaan Fir'aun yang bererti setelah terima doa itu sesudah 40 tahun. Nampak? Doa Nabi Musa AS tu lama dah doa. Tapi pengkabulan doa itu, kematian Fir'aun dan tenteranya dalam laut itu termakbul 40 tahun. Jadi maknanya dalam hidup ni, apa yang kita doa, Allah Ta'ala akan jawab dalam 4 situasi. Yang pertama, Allah bagi on the spot. Yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi time tu, Allah Ta'ala akan bagi at the right time. Iaitu 40 tahun dah kisah Musa dan Fir'aun. Yang satu lagi, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tak bagi yang itu, Allah bagi yang lebih baik. Allah bagi yang lebih baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala akan jadikan doa itu sebagai penghalang daripada musibah. Bila kita banyak berdoa, kita rasa doa kita tak dikabulkan. Doa itu sebenarnya jadi penghalang kepada musibah. Kita patut demam kepialu, ataupun demam campak, ataupun kena COVID-19. Sekarang ni musim COVID tau, hati-hati tau. Jadi subhanallah, kita tak kena. Itu salah satu sebahagian daripada cara Allah jawab doa kita. Jadi subhanallah, doa Nabi Musa, ni Nabi tau, Nabi. Doa Nabi Musa dikabulkan setelah 40 tahun ayat itu turun. 40 tahun baru kabul doa. Kalau kita lah doa pada Allah Ta'ala bertemu jodoh, 40 tahun baru bertemu. Kita doa tu masa tu umur 20, 60 tahun baru kahwin. Kan? Tapi tak apalah. Tak apa, Nabi Ibrahim AS kahwin dapat anak pada usia 100 tahun. Berbaloi worth untuk tunggu 10 tahun anak. 100 tahun. Baik, sambung Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Pasti diterima doamu selama tidak gopoh. That's the key point. Iaitu berkata, aku telah berdoa dan tidak diterima. Hidup kita ni, kalau kita berdoa, jangan gopoh. Jangan kelang kabut. Jangan minta la tu juga dapat. Sebab kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala telah rancang untuk kita. Pernah seorang sahabat Khabbab bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tasta'jiluna ya Rasulullah, tidakkah kau minta pada Allah Ta'ala untuk diberikan kita bantuan? Kita ni teruk, dihina di Quraisy. Maka kata Nabi SAW, wahai Khabbab, Khabbab, bukan kebab tau, tu K, kaf. Khabbab, ya Khabbab, orang-orang terdahulu digergaji kepalanya Nabi Zakaria. Orang-orang terdahulu dibaling batu. Sedangkan kalian ini masih lagi dalam keadaan senang, belum sampai ke tahap kena gergaji kepala, belum sampai ke tahap dibaling batu. Innakum qaumun tasta'jilun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kalian kaum yang tak sabar nakkan kemenangan. Cuba bawa sabar sikit. Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, cuba bawa bertenang dan sabar sikit. Orang lain pun kena ujian dan boleh sabar. Kaum-kaum lain sampai kena tetak kepala, kena gergaji. Tanam badan separuh pinggang, lepas tu gergaji kepala. Allah. Itu cara sahabat, itu cara para anbiya menghadapi ujian. Tak tahulah zaman itu macam mana,
tahap kebengisan manusia sanggup sampai nak gergaji kepala. Tahu tak? Itu betapa dahsyatnya situasi. Kita rasa barbaric lah kan. Boleh tanam orang separuh badan lepas tu gergaji kepala. Very barbaric. Dan itulah yang berlaku dulu kala. Manusia ni kalau dia bengis, dia hilang pedoman, dia akan buat sejahat mungkin pada manusia lain. Sebab tu hati-hati sangat. Kalau manusia tak ada agama, kalau dia jauh daripada Allah Ta'ala, dia boleh buat sesuatu yang beyond imagination. Dia akan buat sesuatu yang lain daripada yang kita boleh bayangkan. Tengoklah apa yang berlaku di Gaza. Dia boleh buat sesuatu yang beyond expectation. Dia sendiri yang buat plot cerita, dia bunuh orang. Lepas tu dia sendiri yang invade Gaza. Lepas tu dia rasa dia yang paling baik. Lepas tu dia expect orang boleh percaya. Itu yang paling tak tahan tu. Overconfident. Orang boleh percaya ke dia. Sebab apa? Sebab dia boleh buat. Kita punyalah lemah. Kita percaya je. Tak percaya pun terpaksa akur dengan situasi. Tak boleh pergi perang. Sebenarnya kita masalah teknikal je. Ya, bukan sebab kita tak mampu. Kita masalah teknikal. Boleh je hantar satu batalion pergi ke Yaman tu. Yaman tolong je lah. Tapi tak nak buat. Sebab apa? Sebab macam-macam dipanggil. Mungkin ada sensitivity. Padahal kita boleh je naik kapal pergi parking dekat Yaman. Tak ada siapa pun nak larang. Yaman lagi suka kita pergi tolong. Sebab dia pun tengah tolong. Tapi sebab kita kata kita terikat dengan pertubuhan 6 negara-negara berkecuali. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru mesti dibuat. Untuk apa? Untuk bantu sahabat-sahabat di Palestin daripada dibunuh. Tapi disebabkan perjanjian-perjanjian yang nonsense seumpama itu, akhirnya kita tak boleh bertindak. Hanya duduk diam-diam. Adakah itu matlamat tujuan utama kita diutuskan di atas muka bumi? Tak sempurna iman kalau kita tak bantu sahabat kita, saudara Islam yang lain. Ya. Habis tu dah askar kita untuk apa je tak? Kita boleh je hantar pergi Malbat, boleh hantar pergi Kongo, kita boleh hantar pergi ke Black Hawk Down. Tapi di Palestin tak boleh hantar. Dah kenapa? Isu dia tak boleh masuk border. Itu semua alasan-alasan yang tak boleh terima di akal. Kalau nak, 1000 daya. Kalau tak nak, bukan 1000 dalih. Satu dalih je. Iaitu tak nak. Jadi, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita selagi mana kita tidak bergopoh gapah dalam berdoa. Tenang-tenang sudah. Ya, sambung. Qala Rasulullah SAW, ma min da'in yad'u illa istajaba Allah lah da'watahu aw sarafa anhu mithlaha suwa aw khatta min dhunubihi biqadariha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Tiada seorang pun berdoa melainkan pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala doanya. Doa kita ni pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Itu janji Nabi SAW. Atau dihindarkan daripadanya bahaya. Atau diampunkan sebahagiannya dosa. Selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan silaturahim. Very crystal clear. Sangat clear. Yang mana kata Nabi SAW, doa kita ni selalu sampai kepada Allah Ta'ala. Doa kita ni tak ada sebab untuk pun terhalang kalau tak ada sebab untuk terhalang lah. Ya. Pasti diterima oleh Allah atau dihindarkan daripadanya bahaya. Yang kedua, doa kita itu menjadi penyebab kita musibah kita terhindar. Ketiga, diampunkan dosa. Selama mana kita tidak buat sesuatu yang berdosa yang besar. Keempat, selagi mana kita tidak memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tertahan. Orang yang selalu buat dosa, doanya pun tertahan. Orang yang bersangka buruk pada Allah Ta'ala, doanya tertahan. Abul Abbas Al-Marsi, ketika ia sakit, datang seorang kepadanya lalu berkata, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Afakallahu. Afa'in, afa. Abul Abbas tinggal diam, tidak menyambut kata-kata itu. Kemudian orang itu pula berkata, Allah yu'afika. Maka dijawab oleh Abul Abbas, apakah kau kira saya tak minta keafiatan kepada Allah? Orang tu datang ziarah orang sakit. Semoga kau sembuh.
moga Allah sembuhkan kau. Maka dia trigger pula. Apa tu kau ingat aku tak minta ke agar aku sembuh? Gitu. Waalaikumsalam Kak Liza, terima kasih. Apakah kau kira aku tidak meminta keafiatan kepada Allah? Gitu. Orang yang datang ziarah sakit ni, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan kau. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan kau. Maka orang yang sakit tu kata, dah tu kau ingat aku tak minta pada Allah ke aku sembuh? Gitulah dia kurang. Dan penderitaanku ini termasuk afiah lah. Ketahuilah Rasulullah SAW pernah minta afiah dan ia berkata, Mazalat aklatu khaybar tu'awiduni wal'ana qad kuti'at abhari. Selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku dan kini masa putusnya urat jantungku. Jadi makna kata, sesuatu penderitaan yang Allah Ta'ala berikan pada kita, sebenarnya Allah Ta'ala tengah menghapuskan penderitaan yang lebih besar. Itu cara kita faham kita tengah derita ni, Allah Ta'ala sedang menghapuskan penderitaan yang lebih besar yang bakal kita tempuh. Kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa pilu. Itu semua adalah sakit, sedih, pilu yang telah pun boleh mengurangkan sakit, sedih, pilu yang akan datang. Allah Ta'ala dah bagi kita preparation. Allah Ta'ala dah bagi kita persiapan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Allah persiapkan kita untuk memikulnya dengan dihadapkan dengan ujian yang kecil-kecil. Itu cara dia. Itu bahasa Tuhan yang kita kena faham lah ya. Sambung. Belakang. Abu Bakar As-Siddiq minta afiah dan mati terkena racun. Abu Bakar As-Siddiq kan minta agar diberikan kesembuhan, tetapi matinya kerana diracun. Adakah disebabkan dia mati diracun, maka doa untuk dapat sihat tu tidak tertolak? Tidak. Allah terima, tapi Allah matikan Abu Bakar dengan sebab diracun. Umar bin Al-Khattab minta keafiatan, tetapi mati terbunuh. Adakah Sayyidina Umar punya doa tertolak? Tertolaklah, tapi diberikan musibah ataupun mati terbunuh. Ali bin Abi Talib minta keafiah dan juga mati dibunuh. Maka bila engkau minta afiah, iaitu kesihatan kepada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan menurut kehendak Tuhannya dan mempercayai bahawa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik untuknya, meskipun tidak seperti kemahuan hawa nafsunya. Maknanya bila kita minta Allah ma'afina fi man afait wa afina fi man afait. Itu doa kita baca kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Yang kita minta tu wal afiyatan fil jasad. Minta keafiah pada badan, kesihatan, ketenangan, keseronokan, kekuatan badan. Bila minta kekuatan badan, para sahabat dihadirkan dengan musibah demi musibah. Sebab itulah cara Allah jawab doa manusia. Allah akan jawab dengan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Ya. Walaupun kita tak nak diuji seumpama itu kena bom, kena tembak, kena kekah, kena sembelih, tapi itulah cara Tuhan bercakap dengan manusia. Dan syarat utama untuk diterimanya suatu doa ialah keadaan terpaksa. Salah satu sebab doa kita diterima oleh Allah Ta'ala bila kita dalam keadaan keterpaksaan. Ya. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Surah An-Naml ayat ke-62. Apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya? An-Naml ayat ke-62. Keadaan terpaksa itu bila merasakan tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata kurniaan Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantaraan baik daripada luar yang berupa benda ataupun dari dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tak ada harapan lagi dah pada makhluk. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja-sahaja. Kalau kita ada harapan pada makhluk, selalunya kita akan kurang pengharapan pada Allah. Doa pun macam susung kuku je. Dapat, tak dapat sudah. Sebab apa menjadi macam tu? Sebab harapan kita pada makhluk lebih dominan.
Kalaulah kita tahu di pejabat bos boleh approvekan cuti tahunan, kita akan minta sungguh-sungguh pada bos untuk dapat cuti. Kan, kita punya manager mungkin tak boleh approvekan cuti. Kita punya HOD, head of department yang boleh approvekan cuti. Kita tak payah sembang dengan manager yang tak boleh approvekan cuti. Kita hanya perlu pergi jumpa HOD, head of department yang boleh approvekan cuti. Kita merayu-rayu pada dia. Sebab apa? Sebab dia pada position yang boleh meluluskan cuti. Ya? Yeah? Kalau dengan makhluk pun kita boleh tunjukkan kesungguhan bila meminta. Dan apabila tak dapat apa yang kita minta itu, kita bertenang dan kita letakkan harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahawasanya apa yang sedang berlaku dalam hidup kita, sama ada Allah Taala kabulkan tempat lain ataupun masa lain, Allah Taala hindarkan kita daripada mara bahaya, atau Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat kita sebab kepada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulan pada pengertian doa pada malam ini. Doa adalah permintaan kita kepada Allah. Doa, as-salah huwa doa. Doa itu mukhul ibadah, kata Nabi SAW. Salat itu adalah berdoa. Doa itu adalah kepala segala ibadah. Jadi bila kita berdoa, dia ada tuntutannya. Yang pertama, bila kita berdoa, mesti berwuduk sebagai contoh. Mesti menghadap kiblat sebagai contoh. Mesti dalam keadaan bertenang sebagai contoh. Mesti dalam keadaan tak buat maksiat. Ini cara-cara kita beradab dengan doa. Mulakan dengan baca memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian diikuti dengan selawat pada Rasulullah SAW. Kemudian dahirkan kekerdilan diri, Ya Allah, aku maha lupa, Ya Allah, aku maha miskin. Lepas tu baru minta pada Allah sesuatu yang kita nak. Itu cara kita berhadapan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Dia ada adab dia. Ada pula doa, kata Nabi SAW, doa yang tidak ada hijab. Ada 5 golongan yang doa dia tak ada hijab. Yang pertama, doa orang musafir sampai dia sampai ke rumah. Musafir yang syar'i. Musafir yang tak syar'i tak consider makbul. Dia pergi Genting untuk berjudi. Sepanjang perjalanan dia daripada pergi Genting yang boleh jamak ni, maka perjalanan itu tak boleh jamak. Dan perjalanan itu perjalanan yang maksiat. Tak boleh mendapat kebaikan. Tak boleh jadikan itu sebagai asbab untuk sembahyang jamak qasar. Tak boleh. Musafir mesti syar'i. Mesti sebab syarak. Yang kedua, apakah doa yang Allah Ta'ala terus terima tanpa ada tapisan? Doa orang yang buat haji sampai selesai. Ketiga, apakah lagi orang yang Allah Ta'ala terima doa dia tanpa ada perhitungan? Doa orang yang dizalimi sampai dia diadili. Yang keempat, doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Yang kelima, doa untuk orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Ini 5 doa ni yang kata Nabi SAW tidak akan ada hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan yang kelima itu yang paling afdal berbanding yang 4 tadi. Apa dia? Doa yang baik untuk orang lain. Kita dapat doa daripada para malaikat. Itu doa terbaik. Sebab itu dalam hidup ni kalau kita nak baik, kita banyak doa yang baik-baik pada orang. Nak bahagia, kita fulfill others' dreams. Kadang-kadang we have our own dreams. Then we want to achieve our dreams. Dan kita sanggup sacrificekan, kita sanggup korbankan orang lain untuk impian kita. Itu selfish. Orang yang bahagia adalah sanggup berkorban untuk orang lain. Orang yang bahagia adalah untuk memberi khidmat pada orang lain. Bahagia adalah membahagiakan. Cinta adalah membahagiakan, bukan minta bahagia. Macam mana kita cinta seseorang, lepas tu aspek dia yang khidmat pada kita. Kita cinta seseorang, expectationnya adalah kita sedia berkhidmat untuk dia. Saya sayang awak. Okey, jadi disebabkan saya sayang awak, awak tolong masakkan untuk saya nasi goreng Cina. Mana boleh. Bila kita sayang seseorang, kita sedia untuk berkhidmat untuknya. Bila kita berkhidmat untuknya dan kita tak harapkan balasan daripada dia, itu tanda bahagia, itu tanda cinta. Tapi bila kita berkhidmat, kita mengharapkan balasan. Kita berkhidmat, kita mengharapkan pandangan. Maka cinta kita questionable. Khidmat kita itu questionable, dipertanyakan dan dipersoalkan. Jadi dari sudut berdoa ini, tuan-tuan dan puan, dia adalah hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doalah dengan apa yang kita ada dan belajarlah untuk bersyukur terhadap apa yang Allah kurniakan. Kerana kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat pada kamu. Yang penting kita bersangka baik pada Allah Ta'ala dan selalu dipanggil minta pada yang kita perlukan, bukan kita mahukan. Doa selalunya dikabulkan apa yang kita perlukan, bukan kita mahukan. Tingkatkan keperluan, Allah buka pintu rezeki. Bukan mahu, tapi perlu. Jadi mudah-mudahan apa disampaikan pada malam ini, kita berhenti di situ. InsyaAllah bulan depan kita sambung. Jangan ragu-ragu terhadap janji Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu kelemahan Ustaz sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Selamat malam Jumaat. Selamat membaca suratul Kahfi. Jangan lupa esok Jumaat yang gila lelaki datang masjid awal untuk dapat pahala yang besar. Bagi yang perempuan jangan lupa untuk habiskan baca Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati pertemuan kita insya-Allah. Aku lumada tasma'un, aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma